Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam kelas Sains tahun 2 bersama Cikgu Amy. Okey, jadi untuk hari ini kita akan teruskan dengan tema Sains Bahan Unit 8.0 Campuran. Tajuk kita pada hari ini ialah bahan larut dan bahan tidak larut dalam air dengan penyiasatan. Kita akan buat uji kaji ringkas hari ini. Objektif pembelajaran pada akhir sesi ini, kamu boleh mengenal pasti bahan yang boleh larut dan bahan yang tidak boleh larut di dalam air dengan menjalankan penyiasatan. Okey, cuba kamu perhatikan air dalam cawan dan ubat yang dimasukkan. Pernah tak kamu lihat ubat yang boleh larut dalam air macam ni? Bila kita masuk dalam air tu akan bertindak balas dengan ubat tu. Lama-lama, apa yang berlaku kepada ubat tersebut? Lama-lama kita tengok ubat tu dah tak ada dalam air tersebut. Mana perginya tablet ubat tersebut? Apa yang berlaku terhadap tablet ubat itu? Jadi itu yang kita akan belajar hari ini. Apa yang dimaksudkan dengan bahan larut dalam air? Bahan larut dalam air maksudnya bila kita masukkan dalam air, dia akan hilang. Bila kita masuk dalam air dan diaduk, bahan tersebut akan hilang. Itu ialah bahan larut dalam air. Dia tidak kelihatan lagi apabila telah diaduk. Manakala bahan yang tidak larut dalam air, setelah kita aduk ke dalam air, bahan tersebut tidak hilang dan kekal kelihatan dalam air. Okey, kamu boleh rujuk buku teks kamu, muka surat 94 dan 95. Nisa memasukkan 2 bahan ke dalam air dan mengaduknya. Sebelum aduk, dia masukkan biji jagung dan gula dalam satu cawan, satu bekas. Kemudian dia aduk. Okey, aduk ialah kacau. Setelah dia kacau-kacau, kenapa tinggal biji jagung je? Gula mana? Gula tidak hilang tapi dia larut. Tapi kita tak nampak lah, dia tidak kelihatan. Okey, biji jagung masih lagi kelihatan. Jadi biji jagung ialah bahan tidak larut dalam air, manakala gula ialah bahan larut dalam air. Jadi, apa lagi bahan yang larut dalam air dan bahan yang tidak larut dalam air? Okey, mari kita uji. Jadi, hari ini kita akan lakukan uji kaji ringkas di rumah. Okey, bahan yang kamu perlukan ialah air, 3 buah bika ataupun bekas berlabel, rod kaca, tapi kita pakai sudu je untuk kacau, garam, kacang hijau dan beras. Okey, kalau tak ada kacang hijau, boleh guna kacang lain. Okey, langkahnya, tuangkan air ke dalam bekas, kemudian masukkan ketiga-tiga bahan ke dalam bekas yang berbeza dan labelkan bekas A, bekas B dan bekas C. Okey, kemudian aduk setiap bika tersebut atau bekas tersebut dan perhatikan perubahan yang berlaku. Okey, perhatikan sama ada bahan yang dimasukkan dan diaduk dalam bekas masih kelihatan atau tidak. Okey, kalau tidak kelihatan, dia maksudnya dia sudah larut dalam air. Kemudian isikan dalam jadual pemerhatian laporan kamu. Jadi kita akan jalankan uji kaji untuk menyiasat bahan larut dan bahan tak larut. Okey, kita akan gunakan bahan yang ada di rumah sahaja. Jadi kalau ikut buku teks tu, kamu akan guna kacang hijau, garam dan beras. Okey, tapi sebab dekat rumah cikgu tak ada kacang hijau, ada kacang merah, kita guna kacang merah. Jadi kalau kamu buat nanti, kamu guna kacang yang ada kat rumah. Okey, jom.
Kita akan campurkan garam, beras dan kacang merah. Kemudian kita aduk ke dalam air dan kita tengok bahan yang mana yang akan larut. Okey, jadi kita masukkan garam, beras, garam halus dan kacang merah. Okey, kita akan kacau, akan adukkan. Okay, kalau lepas kita aduk bahan tersebut masih lagi ada di dalam air, jadi itu ialah maksudnya dia bahan yang tidak larut. Okey, mari kita lihat. Ada kacang merah. Okey, jadi bila kita dah masukkan dalam air dan kita dah aduk, okey, ini beras. Okey, kita tengok beras. Okey, beras masih lagi ada di dalam air, tak hilang. Okay, ini garam halus. Okey, dah tak ada dah garam. Ini masih lagi ada, masih lagi kelihatan. Jadi beras sudah tidak kelihatan. Garam, jadi beras masih lagi kelihatan dalam air. Garam dah tak ada. Dan kacang merah masih lagi kelihatan. Jadi dekat sini kita dapat simpulkan bahawa beras tidak larut dalam air, garam larut dalam air, dan kacang merah ataupun kacang tidak larut dalam air. Jadi kamu pun boleh cuba uji kaji ringkas yang mudah ini di rumah. Okey. Okey, ini hasilnya jika dilakukan di sekolah. Okey, jadi setelah kita lakukan uji kaji ringkas, kita isikan keputusan pemerhatian kita dalam jadual pemerhatian. Okey, kita ada garam, kacang merah ikut uji kaji cikgu dan beras. Okay, macam tadi garam tidak kelihatan, jadi kita tulis tidak kelihatan. Kemudian yang hujungnya kita tulis bahan larut. Macam kacang merah masih kelihatan, jadi kita tulis ya kelihatan, bahan tidak larut. Juga begitu juga dengan beras. Kemudian lengkapkan soalan di bawah. Okey, garam larut dalam air, kacang merah dan beras tidak larut dalam air. Jadi kita dah buat uji kaji tadi. Sekarang ni bolehlah kamu lengkapkan tugasan dalam buku aktiviti sains tahun 2 muka surat 58. Okey, mari kita lihat. Kita guna bika tapi kamu tukarkan, jadikan dia bekas sahaja dan eksperimennya sama macam kita buat tadi. Cuma bahannya lain sikit. Okey, kita ada serbuk pewarna makanan, kacang tanah, gula dan juga batu. Masukkan bahan ni ke dalam air, kemudian kita aduk ke dalam air tu dan perhatikan apa yang berlaku. Kita aduk selama seminit, kita perhatikan apa yang berlaku, kemudian isikan jadual dan jawab soalan. Okey? Okey, setakat tu je untuk hari ni. Cikgu harap kamu dapat lakukan uji kaji yang ringkas ini di rumah dan masih lagi bersemangat untuk belajar di rumah. Okey, semoga kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Terima kasih. Bye.